Okey. Memetik satu kenyataan yang dikatakan oleh Ketua Pegawai Eksekutif untuk Malaysia Zulfikri Zamir menerusi liputan berita Astro Awani bertarikh 3 Januari 2023. Kajian di lapangan telah mendapati hampir 100,000 orang pelajar mengalami keciciran daripada sistem pendidikan negara kita. Mengapa perkara ini terjadi? Apakah cabaran yang bakal dihadapi? Dan apakah langkah yang patut dilakukan bagi mengatasinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadirat Ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersua kali ini dalam satu forum ilmiah bagi membincangkan isu yang hangat diperkatakan dalam tampuk pendidikan negara. Tajuk forum yang bakal berlangsung ini berkisar berkaitan isu dan cabaran yang berfokuskan keciciran pembelajaran mencengkam pembangunan insan. Tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, moleklah kita berkenalan dengan 4 orang ahli panel yang sudi hadir bersama kita pada hari ini. Terlebih dahulu, saya Firdaus bin Abdul Aziz merupakan pengacara forum anda pada hari ini. Baiklah, ahli panel yang pertama yang dihormati Encik Muhammad Muaz bin Muhammad Zaidi, Ketua Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Kudrad. Selamat datang saya ucapkan. Seterusnya, ahli panel kita yang kedua, Puan Siti Zulaika binti Zulkifli, merupakan seorang guru cemerlang di Sekolah Kebangsaan Didiku Sayang, Baling Kedah dengan tempoh perkhidmatan selama 12 tahun. Selamat datang cikgu. Ahli panel kita yang ketiga yang tidak kurang hebatnya, yang dihormati Puan Nuralianisha binti Omran, merupakan seorang usahawan muda produk kosmetik dan mempunyai 2 orang anak yang masih bersekolah. Apa khabar Puan? Ahli panel kita yang terakhir yang berbahagia, Dr. Muhammad Rizham Hakimi bin Muhammad Rizal, merupakan Ketua Jabatan Psikologi Kanak-kanak di Universiti Malaya. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ahli panel yang sudi hadir bersama kita pada pagi ini. Tanpa melengahkan masa, marilah kita memulakan sesi forum kita dengan membincangkan faktor-faktor berlakunya keciciran murid ini. Baiklah, pada pendapat saya, faktor-faktor yang menyebabkan berlaku yang keciciran pendidikan terhadap kanak-kanak dari aspek ibu bapa adalah ketidakprihatinan ibu bapa terhadap kepentingan pendidikan. Jika kita meneliti dengan sejenak, masih terdapat ibu bapa yang enggan melibatkan diri dalam aktiviti di sekolah. Mantan Menteri Pendidikan Malaysia, Datuk Seri Mat Zee Khalid, Astro Awani 2016 menyatakan bahawa tahap pelibatan ibu bapa dalam aktiviti sekolah adalah masih kurang membanggakan dan perlu dipertingkatkan. Maka tidak heranlah apabila saya sendiri sebagai pengurusi PIBG Kudrad masih mendapati terdapat segelintir ibu bapa yang tidak hadir sewaktu mesyuarat PIBG diadakan atas dasar ketidakprihatinan dalam diri mereka. Sekian saja daripada saya. Saya bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Saudara Muaz. Tetapi berdasarkan pengalaman saya, faktor kekangan masa dalam kalangan ibu bapa yang kurang peka terhadap peranan dan tanggungjawab mereka dalam mendidik dan membimbing anak mereka dalam pembelajaran. Pada kebiasaannya, anak-anak ini akan dibiarkan belajar secara bersendirian di rumah tanpa pemantauan orang dewasa mahupun ibu bapa mereka sendiri. Berdasarkan pengalaman ibu bapa yang lain juga, mereka bersetuju bahawa kerja menjadi halangan utama untuk mereka melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran anak di sekolah mahupun di rumah. Anak-anak ini sepatutnya dididik dengan baik di sekolah, tetapi akan menyebabkan keciciran pelajaran akibat sikap sambil lembut ibu bapa yang tak tahu macam mana untuk menguruskan pembelajaran anaknya di rumah ataupun di sekolah. Hal ini terjadi apabila mereka menjadikan kerja sebagai perkara utama dan beranggapan bahawa apabila mereka menyediakan kelengkapan ataupun kemudahan yang cukup, anak mereka tidak diperlukan diberi perhatiannya sepenuhnya dan beranggapan mereka boleh berdikari secara bersendirian. Sekian sahaja daripada saya. Berdasarkan kajian saya bersama pensyarah di Universiti Malaya pula, selain pada faktor kekangan masa juga faktor ketidakperhatian ibu bapa, kami mendapati terdapat faktor-faktor lain yang menyumbang ke arah keciciran pelajar. Antaranya yang kami dapati, faktor minat dan personaliti kanak-kanak itu sendiri juga menyumbang ke arah keciciran pelajaran.
Menurut Zamri, pada tahun 2018, minat membawa maksud minat sesuatu perkara yang abstrak dan hanya dapat ditonjolkan melalui tindakan. Hasil kajian Nik Nur Azizah pada tahun 2021, beliau mendapati terdapat segelintir masyarakat orang asli yang masih berpegang teguh dengan tradisi mereka, iaitu masih berpegang teguh dengan kegiatan pertanian dan juga penternakan. Jadi sebagai ibu bapa, mereka langsung tidak menerapkan minat dalam pendidikan terhadap kanak-kanak mereka. Kesannya, terdapat kanak-kanak mereka yang masih menangis tatkala pagi digerak untuk ke sekolah dan tidak mahu bangun tidur untuk bersiap ke sekolah. Hal ini membuktikan faktor yang menyumbang ke arah keciciran adalah minat dan personaliti kanak-kanak akibat pengaruh sekeliling mereka. Itu pendapat saya. Izinkan juga untuk saya mengupas tentang faktor berlakunya keciciran pembelajaran. Terlebih dahulu, saya ingin menyokong hujah yang diberikan oleh saudara Rizham yang menyatakan bahawa keciciran pembelajaran berlaku disebabkan oleh kurangnya minat belajar. Dalam konteks ini, suka juga untuk saya menambah bahawa perkara tersebut berlaku kerana pelajar kurang berminat dengan gaya pembelajaran yang diperkenalkan oleh guru. Hal ini dikatakan demikian kerana dalam kajian Farhazatul Fazari 2022 membuktikan bahawa ada sesetengah guru yang menggunakan gaya pembelajaran yang membosankan dan perkara ini menyebabkan murid-murid tidak bersemangat untuk hadir ke sekolah maupun prasekolah kerana persekitaran pembelajaran yang tidak menarik dan tidak ceria. Saya bersetuju dengan semua faktor yang dinyatakan sebentar tadi. Izinkan saya untuk turut menyatakan faktor berlakunya keciciran murid adalah faktor pengaruh rakan sebaya. Rakan sebaya merupakan individu yang berada dalam persekitaran pembelajaran sama ada di dalam bilik darjah maupun di luar bilik darjah. Oleh itu, pengaruh rakan sebaya haruslah memberi pengaruh yang positif bagi merangsang kanak-kanak supaya kekal fokus di dalam kelas. Menurut satu kajian yang telah dijalankan oleh Alia dan Nurwaliza pada tahun 2021, mendapati murid yang gemar untuk tidur di dalam kelas akan mempengaruhi murid yang lain untuk turut tidur di dalam kelas. Situasi ini dapat dilihat jelas dalam situasi pembelajaran di sekolah. Apabila murid berborak, sudah tentu murid tersebut akan berborak bersama rakan-rakannya yang lain dan tidak berlaku situasi berborak secara berseorangan. Satu persatu faktor telah dikupaskan. Jadi marilah kita teruskan dengan cabaran yang bakal dihadapi akibat keciciran murid dan langkah-langkah yang boleh dilakukan bagi mengelakkannya daripada terus berleluasa. Oleh itu, saya menjemput Encik Muhammad Muaz bin Muhammad Zaidi bagi meneruskan dengan penjelasannya. Baiklah, terima kasih saudara Firdaus. Cabaran yang akan dihadapi oleh ibu bapa sekiranya masalah keciciran pendidikan ini masih lagi berlaku adalah sesebuah institusi kekeluargaan tidak dapat berkembang. Istilah tidak dapat berkembang ataupun istilah berkembang itu merujuk kepada nasib sebuah keluarga untuk berubah ke arah yang lebih baik. Menurut Ainuddin, Kaladevi dan Subra, dalam kajian mereka menyatakan bahawa sekiranya seseorang individu tersebut berjaya dalam pendidikan, maka ahli keluarga yang lain akan turut termotivasi untuk berjaya. Namun, dengan situasi keciciran pendidikan ini, kanak-kanak tersebut mustahil untuk menjadi pemangkin kepada ahli-ahli keluarga mereka untuk mengubah nasib keluarga mereka. Selain itu, kecerdikan akal pula menyebabkan masa depan yang cerah tidak dapat dikawal oleh kanak-kanak apabila dewasa kelak. Tanpa pendidikan yang baik, kanak-kanak ini mungkin akan meneruskan legasi ibu bapa mereka sendiri sebagai gelandangan sepanjang hidup. Hal ini demikian kerana dengan pendidikan yang baik sebenarnya akan meningkatkan kualiti dan nilai kanak-kanak tersebut untuk menjadi insan yang lebih dinamik di samping mempunyai nilai murni yang lebih kukuh. Oleh itu, langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah keciciran dari aspek ibu bapa adalah pihak kerajaan sendiri perlulah memastikan tahap kesedaran kepentingan pendidikan oleh ibu bapa adalah di tahap yang tinggi sepanjang masa. Hal ini selari dengan ucapan yang dinyatakan oleh Datuk Seri Dr. Stephen Romdi 2019 yang menyatakan bahawa meskipun tahap kesedaran terhadap pendidikan kian meningkat, namun ia wajar diperhebatkan sepanjang masa. Melihat daripada aspek tersebut, inisiatif yang boleh diambil oleh pihak kerajaan sendiri adalah dengan menyediakan perkhidmatan kaunseling seperti kelas pemulihan terhadap kanak-kanak yang sesuai. Selain itu,
Pihak kerajaan juga perlulah melaksanakan inisiatif dengan menghubungi terus ibu bapa ataupun penjaga untuk mengetahui status persekolahan anak mereka. Kesannya ibu bapa ini akan lahir atau akan wujud perasaan ingin melibatkan diri bersama-sama dengan pihak kerajaan, seterusnya menjadikan ibu bapa lebih cakna akan kepentingan ataupun akan lebih cakna terhadap tanggungjawab mereka sebagai ibu bapa untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka sendiri. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih Encik Muhammad Muaz atas perkongsian yang sangat terperinci sebentar tadi. Menelusuri faktor yang telah dinyatakan oleh Puan Nuralia Nisha, kesibukan ibu bapa akan memberikan cabaran yang hebat dan apakah langkah yang boleh dilakukan bagi mengatasinya. Dijemput Puan Nuralia Nisha untuk memberikan penjelasannya. Terima kasih Saudara Firdaus. Antara cabaran yang saya hadapi sebagai ibu bapa adalah kurangnya pelibatan saya sebagai ibu bapa dalam aktiviti pembelajaran anak yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan kemahiran keibubapaan. Kadang-kala saya sebenarnya mempunyai pengetahuan tetapi tidak tahu bagaimana untuk menyampaikannya kepada anak-anak. Tambahan lagi, cabaran untuk membesarkan anak pada masa kini adalah tampak lebih mencabar dengan pelbagai anasir negatif yang menular dan mencengkam pemikiran generasi masa kini. Sekiranya ibu bapa tidak mempunyai pengetahuan ataupun ilmu yang seiring dengan peredaran masa kini, ditambah lagi dengan tekanan masa, maka anak-anak akan lebih cenderung memilih orang luar sebagai idola kehidupan mereka berbanding keluarga mereka sendiri. Ini akan menyebabkan mereka akan mengikuti budaya ataupun cara hidup yang salah. Oleh sebab itu, apabila negara kita dilanda COVID-19 dan kerajaan terpaksa melaksanakan perintah kawalan pergerakan, dan seperti kita sedia tahu, semua institusi pendidikan termasuk sekolah kerajaan maupun swasta terpaksa ditutup dan aktiviti pembelajaran dilaksanakan secara atas talian. Pada waktu itu, saya mengalami sukar untuk mengawal keadaan di rumah kerana pada masa sama saya perlu kerja dan perlu memantau aktiviti pembelajaran anak saya dan cara mereka menjalankannya sama ada secara individu ataupun berkumpulan. Berdasarkan apa yang saya tanya pada ibu bapa lain juga, persepsi ibu bapa terhadap pembelajaran atas talian adalah mereka mengalami kesukaran untuk membimbing anak mereka. Hal ini di sini telah menunjukkan berapa ketidaksediaan ibu bapa dengan perubahan strategi pembelajaran masa kini. Hal ini dapat dilihat apabila ibu bapa tidak memahami tugasan yang diberikan oleh guru dan tidak dapat memberi bimbingan yang betul serta menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru. Sebagai contoh, guru hanya memberikan kerja sekolah melalui aplikasi WhatsApp dan melalui rakaman suara dan tidak disertakan video bimbingan yang betul. Jadi ibu bapa mengalami kesukaran untuk mereka membimbing anak dengan betul. Dan seperti yang kita sedia tahu, anak-anak ini cepat bosan apabila berada di rumah dengan banyak lagi gangguan mereka. Mereka nak bermain dan mereka tak boleh fokus dalam jangka masa yang panjang. Jadi ibu bapa ini perlu mengubah cara ataupun strategi mereka, strategi pembelajaran agar anak mereka dapat belajar dengan berkesan. Jadi apabila saya sudah sedar dengan kesalahan saya buat banyak pembacaan dan apa yang menarik perhatian saya adalah daripada Miss Noh Sitfong, iaitu consultant clinical psychologist. Beliau berkata bahawa anak-anak ini perlu diberikan perhatian secara sepenuhnya dengan cara meluangkan masa bersama kerana ia akan mengukuhkan ikatan emosi antara anak dan ibu bapa. Sebagai contoh, saya akan sedaya upaya cuba untuk meluangkan masa bersama anak pada hujung minggu dan ketepikan segala hal kerja dengan cara bersiasat ataupun bermain bersama mereka. Selain itu, saya ataupun ibu bapa yang mempunyai masalah yang sama dengan saya boleh cuba berhubung dengan pihak sekolah dan menjadikan peluang hari terbuka itu untuk mengetahui perkembangan dan tingkah laku anak mereka di sekolah. Dan ibu bapa juga boleh membantu guru untuk meningkatkan kecemerlangan anak mereka sendiri. Sekian itu sahaja. Terima kasih diucapkan atas Puan Nuralia Nisha atas perkongsian yang sangat jelas. Perkara ini jelas terlihat dalam normalisasi di masyarakat di negara kita. Seterusnya, saya ingin menanyakan kepada Cikgu Siti Zulaikha, adakah cabaran yang dihadapi begitu hebat akibat daripada keciciran murid dan apakah yang boleh cikgu lakukan untuk mengatasinya? Dipersilakan. Terima kasih saudara pengerusi yang segak lagi bijaksana kerana memberi peluang untuk saya menyuarakan pandangan dari pihak guru-guru tentang cabaran yang dihadapi.
Pertama sekali, cabaran yang sering dihadapi oleh guru, terutamanya guru yang mengajar tahun 1, ialah mereka tidak dapat menggunakan gaya pembelajaran yang sama kepada semua murid. Perkara ini tercetus kerana di dalam berita harian Astro Awani turut menyatakan bahawa murid yang mengalami keciciran pembelajaran ini mereka tidak mempunyai asas tentang sesuatu perkara. Sebagai contoh yang dapat diketengahkan, di dalam kajian Aisyah Ibrahim 2021 membuktikan bahawa murid-murid tersebut ini mereka tidak dapat menguasai kemahiran 4M, iaitu kemahiran membaca, kemahiran mengira, kemahiran menulis dan juga kemahiran menatul. Perkara ini amat sukar kepada guru-guru kerana guru harus mengajar murid-murid tersebut dari mula dan sehinggalah mereka berjaya untuk menguasai kemahiran 4M terlebih dahulu sebelum guru-guru dapat meneruskan dengan sesi pembelajaran yang ditetapkan. Seperti yang kita dapat lihat, perkara ini akan mengambil masa yang sangat panjang dan menyebabkan guru-guru tidak dapat mencapai target pembelajaran mereka. Tambahan pula, guru juga tidak dapat menggunakan gaya pembelajaran yang sama kerana ada sesetengah guru di tadika maupun prasekolah menggunakan pendekatan kaedah membaca yang berbeza-beza. Sebagai tamsilnya, di dalam kajian Ishak Harun 2012 membuktikan bahawa ada sesetengah guru di tadika swasta menggunakan pendekatan kaedah fonik, manakala ada setengah guru di prasekolah menggunakan pendekatan kaedah abjad. Perkara ini akan memberi kesan kepada guru kerana guru sukar untuk mengajar murid tersebut dan murid juga sukar untuk menerima pengajaran guru. Oleh demikian, secara kesimpulannya, untuk mengelakkan daripada masalah keciciran pembelajaran ini terus menjadi salah satu asbab kepada sengkaman pembangunan insan, seorang guru mestilah mewujudkan kesekitaran pembelajaran yang menarik seperti yang ditekankan oleh tokoh Mariam Mutasari, serta guru juga mestilah menggunakan gaya pembelajaran yang tidak membosankan. Misalnya, guru boleh menggunakan pendekatan tokoh Friedrich Frobel, iaitu kaedah belajar sambil bermain agar murid-murid terus bersemangat untuk hadir ke sekolah maupun prasekolah. Selain itu, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia juga boleh menyelaraskan satu kaedah membaca yang sama kepada tadika maupun prasekolah agar tidak akan wujudnya kecelaruan dalam pendekatan kaedah membaca yang berbeza-beza. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih cikgu atas perkongsian sebentar tadi. Kini masyarakat akan sedar cabaran yang bakal dihadapi oleh barisan pendidik sekiranya jumlah keciciran semakin meningkat. Akhir sekali, saya ingin mengemukakan soalan kepada Dr. Rizhab, apakah cabaran yang bakal ditempuh dan inisiatif yang patut diambil bagi mengelakkan jumlah keciciran semakin meningkat? Dipersilakan. Terima kasih Tuan Moderator. Memandangkan bidang kanak-kanak merupakan kepakaran saya suka ingin menyampaikan hujah apakah cabaran yang akan dihadapi oleh kanak-kanak kesan daripada keciciran. Kesan pada keciciran. Saya setuju dengan pendapat Cikgu Zalika sebentar tadi yang mengatakan dan membuktikan besar harapan semua guru prasekolah se-Malaysia adalah untuk memahirkan kanak-kanak prasekolah dengan 4 kemahiran, iaitu kemahiran menakul, membaca, mengira, menulis dan juga menakul. Apabila kita menjangkau sejenak, kita lihat menurut Azli Nurhaini, pensyarah Fakulti Pendidikan UKM pernah berkata, isu kelemahan penguasaan 3M merupakan salah satu masalah yang telah wujud sebelum ini. Dia akut dan tidak menolak kebarangkalian. Hal ini terus menjadi masalah di Malaysia setelah berlangsungnya proses pembelajaran dan pengajaran di rumah. Menurut Kementerian Pelajaran Malaysia sendiri, kanak-kanak yang mempunyai kemahiran menakul akan mempunyai 3 sifat utama. Yang pertama, kreatif, kritis dan juga inovatif. Hal ini tidak akan berlaku pada kanak-kanak yang tercicir, sama seperti pendapat ekskorsis yang mengatakan kanak-kanak yang tidak mempunyai kemahiran menakul akan gagal dan sukar membezakan perkara positif dan juga negatif. Pada nombor kala, selesai untuk keciciran berkenaan dengan kemahiran menakul, kita bergerak kepada kemahiran membaca. Menurut Abdul Rashid Tamim pada tahun 2018, hasil kajiannya mendapati kanak-kanak yang tercicir akan mengalami 2 masalah utama. Yang pertama, menulis dan juga membaca. Contoh masalah membaca yang akan dihadapi oleh kanak-kanak yang tercicir, mereka gagal memahami apa yang dibaca dan tidak mampu membaca dengan lancar mengikut tahap umur semasa. Seterusnya,
objektif KSPK yang menetapkan kanak-kanak yang selesai pengajiannya di prasekolah sudah mahir mengira wang dalam konteks mengira dan juga sudah mahir menggunakan tanda baca dalam setiap penulisan dalam konteks penulisan. Hal ini tidak akan direalisasikan kerana wujud segelintir masyarakat kita yang masih membiarkan kanak-kanak di bangku prasekolah tidak hadir ke sekolah. Mereka mengentengkan pendidikan di bawah kanak-kanak. Hal ini bertepatan dengan pengasas klinik perkembangan kanak-kanak ataupun doktor pakar perkembangan kanak-kanak yang bernama Dr. Reza Rosli, yang beliau berkata, saya menjumpai ramai kanak-kanak yang berumur 7 tahun tetapi masih tidak mahir mentelaah kemahiran membaca, menulis dan juga mengira. Apabila saya melakukan saringan MCET ataupun saringan untuk mengatasi autism, mereka lulus. Ini membuktikan mereka bukan autism. Apabila Dr. Reza selidik dan selidik, dia mendapati hal ini berlaku kesan kepada PDPR dan menyebabkan mereka tercicir di arus pembangunan pendidikan. Jadi saya rasa melalui menyedari kemelut yang dihadapi, saya sebagai pakar psikologi kanak-kanak menyeru semua individu yang berperanan penting dalam perkembangan jeris kanak-kanak sentiasa berfikiran terbuka, memikirkan masa depan kanak-kanak dalam bidang pendidikan. Misalnya, sebagai seorang ibu bapa yang cemerlang dan juga misali, perlulah mendedahkan ilmu pendidikan kepada kanak-kanak. Dengan contoh mudahnya, bawalah mereka ke perpustakaan untuk mendedahkan ilmu pendidikan sebagai satu tonggak kemajuan insan. Hal ini saya yakin pendirian saya dengan sokongan Rabbil Khor Psikologi Kanak-Kanak India yang mengatakan psikologi merupakan perkara penting dalam pembentukan model insan. Beliau berkata, jika tanam pokok soroja, takkan tumbuh pokok ganja. Sekian, terima kasih. Terima kasih doktor, perkongsian yang sangat terperinci sebentar tadi. Berdasarkan faktor yang telah saya nyatakan sebentar tadi, faktor pengaruh rakan sebaya turut mempengaruhi dan memberi cabaran yang hebat, terutamanya terhadap guru. Guru perlu meluangkan masa proses pengajaran dan pembelajaran PDP semata-mata untuk menarik minat pelajar untuk kekal fokus di dalam kelas. Murid perlu fokus di dalam kelas dan memberikan rangsangan positif terhadap murid yang lain, sekaligus mengelakkan daripada mempengaruhi rakan yang lain dengan sikap negatif seperti bermain di dalam kelas, tidur di dalam kelas dan berborak-borak semasa proses PDP berlangsung. Minat dan cinta terhadap pembelajaran juga akan menjadi elemen penting untuk kanak-kanak fokus di dalam kelas. Menurut Hamzah Uno 2013, minat merupakan motivasi yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu terhadap keinginannya. Oleh itu, guru perlulah memberikan murid minat terhadap proses pembelajaran dengan mempelbagaikan kaedah pengajaran seperti memudahkan kaedah bermain sambil belajar, melakukan lawatan dan sebagainya. Oleh itu, kanak-kanak akan cinta akan ilmu dan tindakan ini perlu dilakukan sejak awal. Bab kata pepatah, meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Mendukung Akta 611, salah satu kandungannya adalah memberikan hak pendidikan terhadap kanak-kanak. Guru seharusnya menggambling tenaga dalam mempelbagaikan kaedah pembelajaran supaya murid minat untuk belajar. Dan hal ini juga dapat menghindari daripada sejarah yang pernah tercatat dalam berita harian, hampir 200,000 orang pelajar menerima pendidikan tahun 1 tanpa mendapat pendidikan prasekolah. Seiring dengan perkara 12 Perlembagaan Malaysia juga, tiada warga negara yang boleh didiskriminasikan hak pendidikan formalnya. Ibu bapa seharusnya memainkan peranan penting mendaftarkan anak-anak ke prasekolah menerusi laman sesawang e-prasekolah Kementerian Pendidikan Malaysia maupun secara manual di sekolah-sekolah berhampiran. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua ahli panel yang sudi hadir memeriahkan forum kita pada hari ini. Kesimpulan ringkas yang dapat saya simpulkan di sini, isu keciciran murid mampu diumpamakan barah dalam sistem pendidikan Malaysia dan perlu ditangani segera sebelum beransur parah. Sebagai pendukung falsafah pendidikan negara, kita hendaklah menggambleng tenaga dalam memastikan isu keciciran murid ini semakin berkurang dan mencapai angka sifar, sekaligus mengelakkan isu ini daripada terus berleluasa. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Akhir kata,
Anak kuda makan jerami di tengah pekan. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih. Syukran jazilan. Tanya ucapkan kepada kumpulan ini, santai tapi sampai. Okey. Okey, daripada kupasan kamu nampak cantik sampai kepada tajuk keciciran pembelajaran mencengkam pembangunan insan. Okey, kesimpulan yang saya nak dapatkan daripada kamu. Okey, ini apa yang saya fikir daripada keempat-empat ahli panel juga moderator. Okey, adakah faktor kuantiti anak mempengaruhi faktor keciciran? Bermakna anak yang ramai dalam sesebuah keluarga menyebabkan ibu bapa kurang dapat memberi perhatian. Yang kedua, kurang dapat memberikan pendidikan yang terbaik, menyebabkan anak itu sukar untuk menterjemahkan minat dan juga dia punya kemahiran dalam diri. Bagaimanakah pendapat ahli panel dan juga moderator? Dibincangkan dalam tempoh 5 minit. Okey. Terima kasih Puan Syazani atas soalan yang diberikan. Jadi kami telah sebulat suara atas perbincangan yang dilakukan. Kami menyatakan bahawa kami tidak bersetuju bahawa masalah anak ramai itu menjadikan murid tersebut menghadapi keciciran pembelajaran. Kami tidak bersetuju ini. Baiklah, pada pendapat saya, ibu bapa yang bertanggungjawab semestinya mempunyai perancangan yang lebih awal sebelum menyediakan kewangan terhadap anak-anak mereka. Sebagai contohnya, sebelum mereka melaksanakan tanggungjawab mereka dalam perkahwinan tersebut, mereka sudah tentu mempunyai pelan kewangan yang telah ditetapkan sebelum mereka berkahwin. Jadi itu jelas menunjukkan bahawa dengan merancang pelan kewangan yang sebaiknya, mereka mengetahui bilangan anak sepatutnya mereka memperolehi. Pada khidmat saya pula, kami menolak kenyataan yang menyatakan ramai kanak-kanak menyebabkan kekangan cia kerana semasa saya membuat kajian berkenaan dengan tadi ini, saya ada berjumpa satu artikel yang mengatakan keluhan Menteri Pendidikan sendiri yang mengatakan kenapa masih wujud keciciran sedangkan kerajaan telah banyak memberi bantuan. Misalnya dalam artikel tersebut menceritakan
setiap tahun kerajaan memberikan bantuan awal sekolah, yang mana semua keluarga yang anak ramai dan juga B40 akan diberikan bantuan. Jadi hal ini bukan anak ramai bukan sebagai alasan membiarkan anak-anak mereka kecil, sedangkan kerajaan telah pun memberi bantuan sepanjang tahun, setiap tahun. Pada pandangan saya pula, keciciran murid tidak berlaku disebabkan kuantiti anak dalam keluarga. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila lebih daripada seorang anak dalam sesebuah keluarga, anak-anak itu tersebut akan mempunyai persekitaran yang positif. Seperti yang saya katakan sebentar tadi, persekitaran penting bagi merangsang kanak-kanak terhadap pembelajaran. Berdasarkan situasi yang berlaku dalam kehidupan seharian kita, sekiranya seorang ibu mengajarkan kepada anaknya berkaitan kerja rumah, sudah tentu anak yang lain turut akan terangsang untuk memberi fokus terhadap kerja rumah tersebut. Jadi mereka akan mampu menarik minat kanak-kanak untuk cinta terhadap pendidikan sejak kecil lagi. Saya bersetuju dengan Firdaus kerana persekitaran positif keluarga ni dapat membentuk dan mencapai perkembangan anak yang baik serta membentuk sasiah yang sihat. Dan seperti yang Muaz kata, itu menunjukkan kurangnya pengetahuan keibubaan dan kemahiran mereka dalam menguruskan dia. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih untuk persembahan program yang menarik. Okey, terima kasih. Kita tak ada TikTok. Apa yang Jom. Cepat bangun. apa? Satu, dua, tiga.